مين قال العلام في بلادنا قديم؟ لا ده احنا تمام، والله العظيم. مين قال العلام في بلادنا قديم؟ لا ده احنا تمام، والله العظيم. سلاح التلميذ موجز ولذيذ، نماذج إجابات ما فيهاش تحفيظ. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. أبلة عطيات بتاعت الدراسات هتغيب أسبوع، هيصوا يا ولاد. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. يونيفورم جنان شغل ستاير، والياقة ستان داير مداير. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. أستاذ عصفور ده الإمبراطور، لو علمي علوم عدت فرشور. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. أوروبا العالم جامد قوي وفي السليم، معلش بقى في الكلام، ده احنا الجديد والقديم. ده علينا فصول سيراميك بالطول، والحمام ايه دايما مغسول. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. والكل اخوات في الامتحانات، وسؤال بسؤال خد مني وهات. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. والناظر يا بلسم يا ولاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabah al-khair, apa khabar semua tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Puji dan puja kepada Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Seterusnya anda semua hadirin dan hadirat yang disayangi sekalian. Salam 11 Jamadil Akhir 1441 Hijrah. Selamat datang ke Hashtag Daily Quran, episod yang ke-74 musim yang keempat bersama-sama dengan saya, jurulatih Quran anda, Uwais Qarni. Seperti biasa, tuan-tuan dan puan muslimin muslimah rahimakumullah, rutin kita setiap pagi adalah teman berteman kita baca Quran bersama-sama, satu hari satu makra dari bunga ke bunga. So, untuk hari ini tuan-tuan dan puan nak raih keberkatan pagi, experience the dawn blessings, kita akan baca bermula daripada ayat yang ke-61 guys. Cuba tulis di ruang komen ayat 61 dari suratul A'raf. Dari suratul Anfal. Ayat 61 suratul Anfal, muka surat 184. Tuan-tuan dan puan, tapi sebelum tu apa kata kita buka dulu majlis kita dengan Ummul Kitab suratul Fatihah sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
alamin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Bagi anda yang baru join, welcome to the show. Anda sedang menonton hashtag Daily Quran episod yang ke-74 musim yang keempat secara live dari Pre-Studio B Seri Kembangan, Selangor. So jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah, topik perbincangan kita hari ini masuk level 2. Kita sambung lagi pengajian kita tentang ilmu Nahu. Sikit-sikit kita belajar setiap hari, lama-lama jadi lama-lama jadi bukit. Salah seorang guru saya, okey, saya tak nak share yang tu. Nanti saya share dalam kelas tertutup nanti. Okey, dalam kelas Nahu tertutup, kita share yang ni. Okey, sikit-sikit lama-lama jadi bukit, tuan-tuan dan puan. So, hari ni tajuk kita hari ini adalah berkenaan dengan subjek dan predikat, tuan-tuan dan puan. Cuba tulis di ruangan komen. Dalam bahasa Arab pun ada subjek dan predikat juga. Bahasa Inggeris ada subjek predikat, bahasa Melayu ada subjek predikat. Saya percaya bahasa apa pun ada subjek predikat. Cuma istilah dia mungkin berbeza. Sebab apa? Dalam bahasa Arab dipanggil mubtada dan khabar. Cuba sebut. Mubtada dan khabar. Itu subjek dan predikat. Tuan-tuan dan puan, cuba tulis di ruang komen. Mubtada, khabar. Mubtada sama dengan subjek, khabar sama dengan predikat. Tuan-tuan dan puan, boleh? Cuba tulis di ruangan komen. Dan subjek ni, topik ni, kita akan bincang selepas daripada kita baca misi kita satu hari satu makra'. Okey ke? Sangat okey. Baik, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Kenapa kita belajar Nahu ni? Ini adalah langkah awal, tuan-tuan dan puan, untuk kita elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri. Apa dia? Elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri. So, jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah, kita akan belajar selepas daripada kita baca Quran ni. Tapi sebelum tuan-tuan dan puan, boleh tak anda bantu saya tekan button share di sebelah bawah kiri skrin anda ataupun kanan skrin anda. Bergantunglah, kalau pakai handphone, kiri skrin anda, bawah. Kalau pakai laptop, PC, dia duduk sebelah kanan skrin anda. So, anda tekan share tu supaya lebih ramai kawan kita yang dapat manfaat daripada sesi perkongsian kita. Kerana tuan-tuan dan puan, share ni, kongsi ni adalah tanggungjawab kita bersama, tuan-tuan dan puan. Okey, kalau kita tak mampu nak baca Quran dengan lancar sekalipun, okey, kalau kita tak kita dah ada keuzuran, at least inilah usaha dakwah kita yang kita boleh jadikan dia bekal bila jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, tuan-tuan dan puan. Okey, so kita boleh bagi tahu, saya share bila jumpa dengan Allah Taala, cakap macam ni. Saya pernah di dunia suatu ketika dahulu tekan button kongsi, tekan button share, menyebabkan 100 orang kawan Facebook saya dah mula baca Quran setiap pagi. Power tak kalau kita boleh cerita macam tu dekat Allah Ta'ala? Allah Ta'ala maha mengetahui, tapi kita boleh cerita macam tu depan Allah Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Dengan asbab anda tekan button share tu, 100 orang, okey, 100 orang kawan Facebook anda ataupun 200 orang kawan Facebook anda memulakan hari mereka dengan baca Quran macam kita juga. Masya Allah, tabarakallah. Power kan? Okey. Berapa ramai yang bersama-sama dengan saya? Boleh tak Ustaz Lokman sekali-sekala pilih komen ke tak? Boleh boleh. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Yang belum belanja love, boleh belanja love dulu, tuan-tuan dan puan. Kita bertukar-tukar cinta dulu di ruangan komen. Banyak-banyak di ruangan komen. Hari ni hari Rabu, tuan-tuan dan puan. Love warna purple bersempena dengan hari ni hari Rabu. Dan mungkin anda nampak leher saya hari ni nampak macam ada efek sikit kan. Masya Allah, tabarakallah. Okey, baik, tuan-tuan dan puan, kita ada siapa dia di talian kita? Ustazah Nur Azia Mukhtar. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dia kata, Team DQ, okey, semua sahabat Quran, Alhamdulillah, dan sharing. Siapa yang dah share video ini, tulis di ruang komen dan sharing. Okey, please let us know dari mana anda sedang tonton kami. Clear ataupun sangat clear video dan audio kami pada pagi ini, tuan-tuan dan puan, supaya saya tahu saya tak cakap sorang-sorang kat sini. Kalau suara bunyi tak best, bagi tahu tak best. Kalau suara bunyi best, bagi tahu best. Kalau suara bunyi sangat best, bagi tahu sangat best. Masya Allah. Kita ada siapa tu? Ni Ustazah Hafifah Nurdin. Ustazah Hafifah Nurdin Al-Malizi. Ustaz dan tim protas serta sahabat DQ, mohon doakan ibu saya yang kurang sihat. Semoga sembuh dari batuk dan asma. Dia dan pulih.
pulih seperti sedia kala. Ibu saya dah berumur 81 tahun. Okey, kita doakan kepada Ibu Ustazah Hafifah Nordin. Sama-sama kita doakan untuk mereka. Tuan-tuan dan puan, apabila kita doa untuk orang lain ni, Allah SWT akan bagi kepada kita dulu. Dia macam kita lontar bola ke dinding. Kita lontar kuat-kuat ke dinding dan bola tu melantun balik kepada kita. Faham ke faham ni tuan-tuan dan puan? So itulah fungsi doa ni. So kita doalah banyak-banyak kepada orang. InsyaAllah kita akan dapat. Alright. Ija Uyuk terasa nyaman suasana kat belakang Ustaz. Alhamdulillah. Nyaman kan suasana kat belakang saya kan? Okey. Baik tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmatullah. Mari kita mulakan sekarang misi kita satu hari satu makra'. Okey. Seperti biasa anda kena follow rukun Daily Quran. Tuan-tuan dan puan, rukun Daily Quran. Cuba sebut. Rukun Daily Quran. Ada berapa rukun Daily Quran guys? Ada 6. Apa dia? MSTLDS. Para duta-duta Daily Quran, bantu saya tuliskan di ruangan komen dan raikan para first timer. Masya Allah, tabarakallah. Raikan para first timer. Semalam kita live dalam kelas #Qiraat Tuition. Ramai first timer juga. Masya Allah, tabarakallah. Rupa-rupanya ramai orang yang tak tahu kita buat kelas online ni dah lama dah. Okey, baik tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Misi kita satu hari satu makra' hari ini dalam #Daily Quran episod yang ke-74 musim yang keempat dimulai dari ayat yang ke-61 dari suratul Anfal muka surat 184 sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Okey, tak sempat ambil nafas Okey, kita ulang selagi ayat 61 ni tuan-tuan dan puan, ikut rentak saya tahu. Ready? Yang tak boleh nak kejar saya tu, kejar saya. Yang baca Quran masih merangkak-rangkak, just kejar saja tuan-tuan dan puan. You know, one day insya-Allah anda akan nampak improvement dia. Just kejar saya tuan-tuan dan puan and the magic will happen. Okay? Let the God do the job. Okay? Let the God do the job. Betul tak ayat saya? Saya rasa betul kot. Biarkan Allah SWT buat kerja dia. Okay? Kita jangan buat kerja Tuhan, tuan-tuan dan puan. Kerja dia adalah dia bagi kita faham. Kerja dia adalah mengubah sebutan kita bagi jadi betul. As long as kita usaha, tuan-tuan dan puan. Kita sungguh-sungguh usaha. Okay? Just kejar saya. Sebab apa saya kata? Anda kena follow mulut saya, suara saya, tempo saya, lagu saya, dialek saya dan juga style saya. Baru boleh improve bacaan Quran kita. Kalau tidak, duk baca macam tu, tuan-tuan dan puan. Okay? Kita ulang ayat 61 ni sama-sama. Kita buat sama-sama. Ready? 1, 2, 3. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Surat sebelah. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Sekali lagi kita ulang. Sekali lagi tuan-tuan dan puan. Ready? 1, 2, 3. Ya ayyuhan nabiyyu. Sekali lagi tuan-tuan dan puan. Sekali lagi. Ya ayyuhan nabi. 1, 2, 3. Ya ayyuhan
النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. Teruskan. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 1000. Sekali lagi. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. Muka surat 11 sekarang tuan-tuan dan puan. Tolong tuliskan di ruangan komen muka surat 186 supaya kawan-kawan kita yang baru join tak terpinga-pinga ayat berapa kita sedang baca. Boleh tuan-tuan dan puan kita baca sama-sama, kita baca dengan penuh semangat. Sebab apa kita buat pagi-pagi live daily Quran ni tuan-tuan dan puan? Sebab kita nak raih keberkatan pagi tuan-tuan dan puan. Kita nak start hari kita dengan baca Quran. Berapa ramai. Cuba komen di ruang komen. Saya nak tengok di ruang komen berapa ramai yang sejak dia follow daily Quran pagi-pagi, hidup dia berubah. Semakin tenang, semakin seronok. Semalam saya ada dapat satu feedback daripada seorang ustazah tu, nama dia Ustazah Tati kalau tak silap saya. Ustazah Tati apa nama dia Ustaz Luqman? Tati apa? Ustazah Tati ni, dia kata apa? Benda yang paling best adalah mak dia suka dengan perubahan dia. Maknanya dia berjaya menghappykan mak dia. Sebab apa? Setiap pagi dia sibuk selesaikan urusan nak pergi hantar anak dia sekolah. Pergi hantar anak dia sekolah cepat-cepat. Balik cepat-cepat. Terus ke meja study dia. Dan tonton dia di Quran. Baca Quran sama-sama. Dia suka. Dia cerita kepada mak dia. Mak dia suka tuan-tuan dan puan. Masya Allah, tabarakallah. Berapa ramai sejak dia follow daily Quran hari-hari setiap pagi, hidup dia berubah. Semakin happy, semakin tenang, rasa semakin barakah, rasa seronok. Siapa? Ada tak di ruangan komen? Saya naklah beberapa orang yang sudi bagi feedback macam tu. Sebab apa? Kita nak bagi semangat dan motivasi kepada kawan-kawan kita yang mungkin masih lagi menonton rakaman. Yang masih lagi mungkin menonton rakaman, kita nak ajak mereka tonton live. Cuba. Sibuk macam mana pun, kita cuba lapangkan masa. Okey? Ustazah Juwita Azman kata, Alhamdulillah, my first day saya dapat ikuti kelas daily Quran. Syukur rezeki pagi ni. Semoga semua dalam rahman Allah. Saya dari Kota Tinggi, Johor. Di sini amat clear. Ustazah Juwita, welcome to the club. Para first timer semua.
Ustazah Jamilah Ismail Ustaz doakan ibu saya. Ibu dia berumur 72 tahun. Semalam pergi tengok ibu. Ibu sakit, kakinya bengkak, tak dapat nak berjalan. Doakan ibu saya Ustaz dan sahabat, kemungkinan disebabkan buah pinggang. Ibu sakit kencing manis. So kita doakan untuk Ustazah Jamilah Ismail, mak dia supaya sihat walafiat. Okey, Ustazah Hernawati Mustafa, mohon doakan suami saya Abdul Rahman yang sakit stroke dan pendarahan otak, semoga pulih seperti sedia kala. Oh, ramai yang ni. Suara sangat best sekali Ustaz Ijangjang. Ijangjang. Izangzang. Okey, salam ukhwah untuk semua. Priscilia Iwanda. Ustazah Priscilia Iwanda, dia kata, Alhamdulillah, mak saya pun semangat belajar tajwid. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, apa lagi kegembiraan yang saya nak ekspres sebagai seorang guru apabila melihat kegembiraan anak murid dia. Tuan-tuan dan puan, apa yang saya rasa dekat kat sini? Cuba buat tangan macam ni, tuan-tuan dan puan. Letak tangan kat sini. Agak-agak apa yang saya rasa sekarang, tuan-tuan dan puan? Dengan apa yang kita buat, dengan apa yang tim kami bersungguh-sungguh untuk sajikan kepada kalian semua, dan bila melihat feedback-feedback macam ni, apa yang rasa kat sini, tuan-tuan dan puan? Rasa dia tak tergambar, tuan-tuan dan puan. Rasa dia puas, dan saya kata kepada Allah, Ya Allah, inilah yang aku nak present kepada Engkau, Ya Allah. Aku tahu aku banyak dosa, aku tahu aku banyak kesilapan, aku tahu aku malas, aku tahu aku macam-macam sekali kekurangan kita, kekurangan saya. Tetapi daripada anak murid saya lah, tuan-tuan dan puan, anda lah mungkin boleh menjadi sebab yang besar Allah Ta'ala terima segala usaha kita, tuan-tuan dan puan. Ikhlas ke tak ikhlas ke, tuan-tuan dan puan, Allah Ta'ala boleh maaf dan redha pada kita, tuan-tuan dan puan, mengikut kehendak dia. So, jadi tuan-tuan dan puan muslimat rahimakumullah, sama-samalah kita berazam untuk kita istiqamah setiap pagi, ya. Cuba lapangkan masa. Kita ada siapa lagi di talian? Ustazah Zainun Abdul Majid kata, masa tersusun dengan baik kalau kita allocate masa untuk baca Quran. Betul Ustazah Zainun. Betul tuan-tuan dan puan. Okey. Ustazah Nur Hamidah kata, Ustazah Surtima Yusuf kata, Ustazah Raja Rahmah, Raja Idris kata, Ustazah Habibah Abdul Aziz pun kata, semua bagi feedback yang bagus. Ustazah Morzana Muhammad Ali kata, sejak bersama dengan Diku ini membaca Quran terlalu indah, tak dapat nak ucapkan dengan kata-kata. Yes, tuan-tuan dan puan. Siapa lagi? Cuba tengok bawah Ustazah Zainun tu. Ustazah Marinawati. Marinawati, ya betul Ustaz. Ada tak lelaki ni? Ada tak lelaki yang bersama-sama dengan kita ni? Ramai yang ustazah je. Ada tak ustaz-ustaz? Cuba timbul di ruangan komen ni. Saya, lelaki ni selalu tak berapa timbul lah. Beri masa baca Al-Quran pagi-pagi, insya-Allah semua urusan jadi lebih mudah. Masa terasa lebih panjang untuk urusan lain. Yes, tuan-tuan dan puan. Itu nama dia keberkatan. Okey, kita belum habis lagi misi kita ni. Ada semuka lagi nak habis satu makra'. Satu hari satu makra' kita baca. Untuk yang para first timer, so tolong take note. Pukul 7.27 pagi kita bersiaran. Setiap pagi. Weekend pun bersiaran 7.27 pagi juga, tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Saya perasan bila weekend je tak ramai orang tonton. Dia ingat kami cuti. Tuan-tuan dan puan, tulis di ruang komen. #Quran tak boleh cuti. Okey, sekarang kita teruskan ayat 70 dari Suratul Anfal, muka surat 186. Sama-sama follow saya rapat-rapat. 1, 2, 3. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. Kita kena habiskan sampai wayaghfir lakum dengan satu nafas. Kita cuba, tuan-tuan dan puan, saya percaya ayat ni panjang kan? Okey, ayat ni panjang and kita kena buat sedikit latihan. Boleh tuan-tuan dan puan? Jom kita buat sama-sama. Saya bagi step kepada anda. Anda follow step ni, insya-Allah nafas jadi panjang. Okey, dengar betul-betul ni. Mula-mula sekali buat apa? Mula-mula sekali kita tegakkan badan kita. Cuba tulis di ruang komen. Bagi yang duta-duta di Al-Quran, boleh tak bantu kita tulis di ruang komen supaya para first timer dapat tangkap apakah dia step-step nak panjang nafas ni. Sekali lagi tuan-tuan dan puan. Okey.
Tegakkan badan anda, jangan tunduk. Kalau tunduk, nafas jadi pendek. Quran tu angkat sikit bagi jadi eye level. Baru kita tak tunduk. Okey? Ready? Tegakkan badan, buang nafas dulu, buang. Tarik. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. Boleh? Better tak? Better tak ambil nafas macam tu tuan-tuan dan puan? Saya percaya of course better. Mungkin ada yang memang tak survive juga habis nafas, habis ayat ni. Tapi lebih panjang daripada tadi. Setuju tak? Okey? Okey, mari kita teruskan. Wallahu ghafurur rahim. 1, 2, 3. Wallahu ghafurur rahim. Wa in yuridu khiyanataka faqad khanu Allah min qablu fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwanihim wa anfusihim fi sabilillah والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Oh, kita ada ustaz bersama-sama dengan kita, Ustaz Ismail Saud. Ustaz Ismail Saud. Saya bersama Ustaz. Alhamdulillah ada lelaki ada kaum Adam bersama-sama dengan kita. Syabas dan tahniah kepada para lelaki sekalian. Anda memang betul-betul gentleman. Okey, anda memang betul-betul gentleman kerana berani mengaku di ruangan komen. Ustazah Rohaini Mat Amin dia tanya, lagu apa ustaz bawa hari ini? Rasa tenang dan mendamaikan. Okey, sebenarnya yang menenangkan dan mendamaikan tu sebenarnya bukan lagu, Quran tu sendiri. Quran tu sendiri mendamaikan dan rasa tenang, bukan sebab lagu, tuan-tuan dan puan. Apabila kita baca, kita tunaikan hak-hak Al-Quran, tajwid dia, sifat dia, makhraj dia, tuan-tuan dan puan, kita akan rasa tenang. Apabila kita tunaikan cukup hak dia. Okey? Betul tak, tuan-tuan dan puan? Ustazah Dr. Khizwan AK. Saya lelaki juga. Okey, doktor Dr. Khizwan. Dr. Khizwan AK. Masya Allah, tabarakallah. Okey. Ramai yang tonton hari ni kan? Alhamdulillah. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Sikit lagi nak habis misi kita satu makhluk ni. Lepas ni kita bincang tentang subjek topik perbincangan yang kita nak discuss hari ni. Boleh tuan-tuan dan puan? Walladzina amanu min ba'du wa hajaru. Ready? Kita baca sama-sama tuan-tuan dan puan. Ready? 1, 2, 3. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Rasa best kan kalau kita mulakan hari kita setiap pagi dengan Quran. Tapi bukan setakat itu sahaja tuan-tuan dan puan. Bukan kita baca Quran saja pagi-pagi. Kita juga ada belajar sikit. Dalam 5 minit macam tu kita belajar. Setiap hari kita belajar sikit. Setiap hari kita belajar sikit. Lama-lama jadi bukit tuan-tuan dan puan. Boleh tak anda sudi tunggu saya? Stay tune dengan saya. Jangan ke mana-mana. Saya akan kembali bersama dengan anda selepas ini. Tunjuk skrip. Tolong tunjuk skrip Ustaz Luqman. Okey, terima kasih kerana anda stay tune bersama-sama dengan saya. Kerana masih setia bersama-sama dengan saya. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Okey, saya harap anda telah pun bersedia bersama dengan buku nota masing-masing. Okey, semalam saya ada luangkan masa. Semalam saya ada spend masa dalam kelas Nahu tertutup. Kita ada kelas Nahu tertutup tuan-tuan dan puan. Pagi ni kita nak belajar Nahu, kita nak sambung belajar Nahu. Subjek kita pagi ni, topik kita pagi ni adalah berkenaan dengan subjek dan predikat di dalam bahasa Arab. Tuan-tuan dan puan. So kita sebenarnya kita belajar setiap pagi ni, kita compile, kita sambung. Sebenarnya kita dah jauh dah ni tuan-tuan dan puan. Siapa yang mungkin first timer, saya nak jemput anda tonton Daily Quran start daripada episod pertama lagi. Untuk season 4. Ni dah season 4. Kita start daripada episod pertama. Hari ni dah episod 74 tuan-tuan dan puan. Alright? Okey, kita dah belajar. Tak adalah banyak mana. Sebab kita belajar sikit-sikit je hari-hari tuan-tuan dan puan. Tapi kita ada kelas yang tertutup untuk belajar lebih detail. Start daripada zero to hero tuan-tuan dan puan. Dan kelas ini adalah kelas percuma. Dan semalam saya ada luangkan masa buat Q&A dengan para peserta. Ada tak yang para peserta, ada tak kat sini yang sedang tonton saya ni? Para peserta kelas Nahu recap kelas tertutup. Ada tak? Saya nak tanya anda, macam mana dengan kelas kita yang pertama hari itu? Pada 1/2 hari itu. Best tak? Best ke sangat best? Okey? Baik, tuan-tuan dan puan. Apa kita nak belajar hari ini? Kita nak belajar tentang subjek dan predikat. Dalam bahasa Arab dipanggil mubtada' dan khabar. Cuba sebut. Mubtada' dan khabar. Cuba tulis di ruang komen. Mubtada'. M-U-B-T-A-D-A apostrophe. Koma ke atas tu. Mubtada'. Mubtada' ni dalam bahasa Melayu kita panggil subjek. Ataupun bahasa Inggeris pun panggil subjek juga tuan-tuan dan puan. Dalam bila ada mubtada', dia mesti ada khabar. Bila ada mubtada', dia mesti ada khabar. Baik, tuan-tuan dan puan. Sebelum kita nak cerita mubtada' khabar ni, dalam kelas Nahu tertutup memang kita pakai whiteboard tuan-tuan dan puan. Dalam Daily Quran ni kita ringan-ringan saja, kita tak pakai whiteboard. Alright? Okey, ada yang tulis di ruang komen, "Ustaz, pakai whiteboard lah, senang nampak sikit." Tak. Rule Daily Quran kita memang kita tak pakai whiteboard, kecuali saya decide nak pakai whiteboard. Okey, dia macam ni tuan-tuan dan puan. Sebelum kita nak cerita mubtada' khabar ni, anda kena ambil tahu ni dulu. Hari tu ada beberapa episod yang lepas saya dah terangkan kepada anda. Composition ayat. Cuba ulang. Composition ayat. Komposisi ayat dalam bahasa Arab terbahagi kepada dua jenis. Saya rasa episod lepas tuan-tuan dan puan. Dua ataupun 3 episod lepas saya cerita ni. Dengar ni. Composition ayat dalam bahasa Arab ada 2, iaitu jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Cuba tulis di dalam komen. Jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Apa dia jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah
adalah ayat yang dimulai dengan kata nama. Dimulai dengan isim. Isim tu maksud dia kata nama. Tu nombor satu. Nombor dua, ayat dalam bahasa Arab juga boleh dipanggil jumlah fi'liyah. Jumlah apa guys? Fi'liyah. Kenapa dipanggil jumlah fi'liyah? Kerana ia dimulai dengan fi'il. Kerana ia dimulai dengan apa guys? Dengan fi'il. Kata kerja ataupun verb. Boleh, tuan-tuan dan puan. Okey, yang mula dengan kata nama ni mula dengan noun. Cuba sebut. Noun. Bukan kelas bahasa Inggeris ni. Nak cerita kelas bahasa Arab. Dimulai dengan isim. Yang mula dengan verb dipanggil fi'il. Tuan-tuan dan puan. So, yang mula dengan isim dipanggil jumlah ismiyah. Yang mula dengan fi'il dipanggil jumlah fi'liyah. Yang ni yang kita dah belajar dah 2-3 hari lepas. Okey. Baik tuan-tuan dan puan. Dan hari tu saya dah terangkan kepada anda, jumlah fi'liyah ni composition dia terdiri daripada fi'il, fa'il dan maf'ul. Okey, dia ada fi'il. Bila ayat tu ada fi'il, mesti kena ada fa'il. Dan dia akan kadang-kadang ada maf'ul. Okey, faham? Itu jumlah fi'liyah. Hari ni, tuan-tuan dan puan, kita nak belajar komposisi jumlah ismiyah. Faham? Okey, belum belajar lagi ni. Masih recap lagi. Okey, jumlah ismiyah, dia dimulai dengan isim. Maka, tuan-tuan dan puan, bila ayat tu dimulai dengan isim, dia mesti jadi mubtada' dan khabar. Faham ke tak ni? Dia mesti jadi macam tu. Bila dia jumlah ismiyah, okey, bila dia jumlah ismiyah ni maksudnya apa? Dimulai dengan kata nama. Bila ayat tu, jumlah tu maksud dia ayat. Jangan tak faham apa ustaz ni jumlah ni. Jumlah tu maksud dia ayat. Bahasa Arab jumlah maksud dia ayat. Okey. Bila ayat tu dimulai dengan kata nama, maka kata nama yang pertama tu dia mesti jadi mubtada' ataupun subjek. Bila ada mubtada', maka mesti ada khabarnya. Tuan-tuan dan puan, mesti ada khabarnya. Apa khabar? Predicate. Saya bagi contoh tuan-tuan dan puan. Saya bagi contoh dalam kitab Matan Al-Ajrumiyah. Dia selalu bagi macam ni. Okey, dia selalu bagi Zaidun qaimun. Cuba sebut. Zaidun qaimun. Zaidun tu nama orang. Bila nama orang, jelaslah kepada kita dia adalah noun. Dia adalah kata nama. Dia adalah isim. Bila start ayat tu dengan kata nama, tak semestinya nama orang. Asalkan kata nama, maka automatik ayat tu menjadi ayat ismiyah. Jumlah ismiyah. Maka Zaidun tu dia mesti menjadi mubtada'. Okey? Zaidun tu mesti menjadi mubtada'. Yang selepas daripada Zaidun tu ada apa? Qaimun. Zaid berdiri. Zaid berdiri, tuan-tuan dan puan. Zaid adalah orang yang berdiri. Tu kalau terjemah detail dia. Zaid adalah orang yang berdiri. Ataupun bermula Zaid itu adalah orang yang berdiri. Itu kalau terjemah detail ikut nahu gaya pondok. Okey? Kenapa dia terjemah macam tu? Sebab disebut bermula tu maksud dia mubtada'. Okey? Zaidun tu adalah mubtada'. Itu adalah subjek. Yang datang selepas daripada dia adalah cerita kepada subjek tu. Yang menerangkan kepada subjek tu. Nama dia predicate. Dalam bahasa Arab disebut khabar. Ada mubtada', ada khabar. Ada apa? Yang ni apa? Mubtada'. Yang duduk mula-mula panggil apa guys? Mubtada'. Yang kedua yang menceritakan, yang explain tentang mubtada' ni apa dia guys? Khabar. Okey? So, ambil setakat ni dulu tuan-tuan dan puan. Hadamkan betul-betul yang ni. Nanti 2-3 hari lagi kita akan sambung lagi macam mana kita nak hukumkan mubtada' dan khabar ni nanti. Kita akan sambung sikit-sikit supaya apa? Lama-lama jadi bukit. Ini sebenarnya baru langkah awal untuk kita elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri. Bukan baca saja, tengok terjemahan, batu cuba try faham sendiri tuan-tuan dan puan. Betul tak tuan-tuan dan puan? Baru ada improvement setiap hari. Bacaan semakin bagus, pemahaman Al-Quran pun semakin baik. Mudah-mudahan apa yang kita buat hari ini tuan-tuan dan puan, Allah SWT redha, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, saya nak minta jasa baik anda tolong doakan saya untuk hari ini tuan-tuan dan puan. Pukul 10.30 pagi saya ada satu sesi interview yang penting
Okey, saya di-interview. So, minta tolong tuan-tuan dan puan tolong doakan saya. Mudah-mudahan saya berjaya dan lulus interview dan diterima untuk dilatih. Nanti saya cerita detail nantilah kemudian. Okey, nak minta anda doa dulu sebab pagi ni saya ada pukul 10.30 pagi ni saya ada satu sesi interview, so tolong doakan saya, mudah-mudahan saya succeed. Dan sebab apa penting sangat saya berjaya interview ni? Sebab apa? Saya nak bantu lebih ramai anak murid saya dalam menaik taraf kualiti pembacaan Quran dari setiap perspektif dalam ilmu-ilmu Al-Quran. So, jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah, insya-Allah esok seperti biasa saya akan menemani anda atau anda akan menemani saya pukul 7.27 pagi dalam #Daily Quran. Satu hari satu makra, experience the dawn blessings. Bye. Assalamualaikum.